Dan Imam Syafi'i kata bid'ah ni ada dua. Satu bid'ah yang dalalah, satu bid'ah yang mahmudah, bid'ah yang terpuji. Apa bid'ah yang dalalah? Ialah benda yang dibawa datang bercanggah dengan Al-Quran, bercanggah dengan hadis, bercanggah dengan ijma' ulama', bercanggah dengan athar, iaitulah kalam sahabat dan kalam tabi'in. Maka inilah yang dimaksudkan dengan bid'ah yang dalalah. Bid'ah dalalah, contoh tak semayang, bid'ah dalalah. Contoh tak semayang, bid'ah dalalah. Contoh tak semayang, bid'ah dalalah. Contoh dia menambah dalam perkara-perkara akidah. Kita buat benda-benda yang boleh menjatuhkan akidah kita, buat maksiat. Maka ini benda bid'ah yang Nabi tak pernah buat. Baik, maka ini dikatakan sebagai bid'ah yang dhalah. Kemudian wa ma ahdasa minal khair, apa yang benda baharu, benda yang dibawa datang Nabi tak pernah buat tapi benda tu baik. Umum masyarakat kata benda tu baik. Umum masyarakat kata benda tu baik. Umum masyarakat kata benda tu baik. Walam yukhalif syai'an, dan tak bercanggah langsung dengan perkara Al-Quran, tak bercanggah langsung dengan sunnah, tak bercanggah langsung dengan ijma' ulama', tak bercanggah langsung dengan athar, dengan kalam sahabat, dengan kalam tabi'in dan qiyas dan sebagainya. Maka dia dikira sebagai bid'ah juga, benda yang baru datang tapi bid'ah yang mahmudah, bid'ah yang terpuji. Contoh kita ambil yang paling kerap berlaku lah, tahlil. Nabi tak pernah buat tahlil. Nabi tak pernah buat tahlil. Bahkan di Mesir pun tak ada tahlil. Di Mesir memang tak ada tahlil. Kita ni ustaz-ustaz Mesir ni pi sana tak ngapai doa tahlil. Esok nak balik malam ni baru mengapai doa tahlil. Sebab apa? Balik nanti nak suruh jadi khalifah baca tahlil. Duduk di Mesir tak ngapai doa tahlil. Ni buka rahsia sikit lah, baru sikit. Tak ngapai sebab tak ada tahlil. Tapi doa macam-macam lah boleh doa. Tapi bila masyarakat Melayu kita ni, ulama-ulama kita dulu memperkenalkan tahlil. Adakah benda ni bid'ah? Ya, bid'ah. Cuma isu dia dalalah ke mahmudah? Benda ni ditolak ke benda ni diterima pakai? Baik, kalau kita kata orang kata benda ni dalalah, Nabi tak pernah buat sesat. Sesat masuk neraka, dia kata. Kalau fikir logik akal pun takkan masuk neraka. Malaikat Malik jaga pintu neraka. Dia pun kata, ni mai masuk neraka ni. Sebab apa masuk neraka? Dia tengok list. Hang elok lah, kena berzina, masuk neraka. Tak apa, masuk. Hang ni bersebab pula, aku ni derhaka ke mak ayah. Tak apa, masuk neraka. Hang ni bersebab aku buat tahlil. Malaikat Malik pun pening. Malaikat Malik pun pening. Kata hang buat tahlil masuk neraka juga. Bukan dah sini tempat hang ni, tempat lain. Yang ni kalau kita fikir dari segi logik akal pun takkan berzikir pun masuk neraka. Nampak? Baik. Dia kata tak ada dalam Quran, tak ada dalam sunnah, ijma' ulama' tak pernah buat. Nabi tak pernah buat, kamu buat pasal apa? Baik, kita tengok dalam perkara ni bercanggah ataupun tidak dengan Al-Quran dan Nas. Sebab apa? Al-Quran sendiri suruh kita ni berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah sama ada kamu ni berdiri, kamu ni tidur, kamu ni berjalan, kamu ni buat apa, berzikir kepada Allah. Dah tu dia tak sebut pun kaedah bagaimana berzikir. Kamu nak berzikir seorang-seorang pun boleh, kamu nak berzikir ramai-ramai pun tak apa, boleh tak? Tak ada masalah.
Berzikir ramai-ramai lagi bagus. Berzikir ramai-ramai lagi bagus. Berzikir ramai-ramai lagi bagus. Sebab apa itu dikira sebagai majlis zikir, dikira sebagai benda yang manfaat, lebih baik daripada orang duk pergi karaoke ramai-ramai. Dan sebab apa orang yang duk pergi karaoke hampa tak kata bid'ah? Tapi orang yang duk berzikir ni kata bid'ah. Ini benda yang tak masuk akal. Tak masuk akal. Tak masuk akal. Tak masuk akal. Dah tu kata ini bagi makan ni bid'ah. No buat roti canai dan tahlil bid'ah. No Nabi tak ada roti canai. No. Apa lagi? Hari pertama contohnya nasi berani, mai hari ke-40 roti mayat saja. No. Bid'ah semua ni. Benda ni mewajibkan pada tak bid'ah. Dia termasuk dalam benda yang khairat. Nah, sebab apa? Tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Nabi kata, ditanya oleh seorang sahabat, ayul islamil khair? Apakah amalan Islam yang terbaik? Ialah disebutkan oleh Rasulullah, memberi makan kepada orang. Maksud kata kita ni buat tahlil bagi makan kepada orang juga termasuk dalam umum hadis tu. Jadi kita ni jangan sempitkan pemikiran kita. Nabi tak buat, tak boleh lah. Kita kena kaitkan. Sebab apa? Al-Quran itu diturunkan dalam ayat yang terbatas, 6,000 lebih saja ayat. Maka kita boleh huraikan luas makna dia. Maka apa yang kita buat tak bercanggah dengan Al-Quran dan hadis, maka kita boleh buat. Kalau kita fikir dari segi logik akal pun, ini mungkin dakwah cara inisiatif bagaimana ulama-ulama dahulu ni nak mengajak orang Melayu. Orang Melayu ni orang baru kenal Islam. Orang baru ketika itu nak berjinak-jinak dengan Islam. Tok nenek kita dulu ni duk main laga ayam. Raja-raja kita dulu ni sampai gadai negara ni belaga ayam. Laga ayam ni boleh tak boleh? Judi lah. Bagaimana teknikal ketika itu ulama yang nak masuk ke dalam masyarakat yang penuh dengan maksiat, nak tackle hati ni, kena ada skill. Maka sama juga dengan Rasulullah SAW. Dia pergi ke Madinah. Orang Madinah ni suka berhibur. Orang Madinah suka main kompang, orang Madinah ni suka menyanyi, suka berhibur. Maka Rasulullah takkan kata berhibur ni haram, nyanyi ni haram, tak boleh main kompang, haram. Semua haram belaka, letih lah lagu tu. Maka Rasulullah tak halang orang menyanyi depan dia. Ini disebut dalam Sahih Imam Bukhari. Imam Sayyidina Abu Bakar masuk dia kata, ini suara syaitan, ini suara syaitan. Maka kemudian Rasulullah kata, jangan kata macam tu. Mereka menyanyi dalam keadaan yang terbatas. Mereka menyanyi dalam keadaan tidak ada benda-benda maksiat pun. Perkataan yang baik boleh menunjukkan semangat orang dan sebagainya, maka ini dibolehkan oleh syarak. Maka ini teknikal, benda yang kita boleh ketengahkan dalam masyarakat kita. Mungkin zaman dahulu contoh berzikir lepas sembahyang terah, dia kata bid'ah, Nabi tak pernah buat. Nabi tak pernah buat. Baik, kita tengok cara ulama dahulu berdakwah. Jadi kalau kita tengok hari ni masyarakat kita sebenarnya buta Al-Quran, tak boleh baca. Kadang-kadang apa yang dibaca dalam Fatihah, apa yang dibaca dalam surah, apa yang dibaca dalam rokok, sampai sekarang tak tahu makna apa. Maksudnya kita bukan orang Arab. Maka ulama dahulu kurang-kurang dia baca kuat, orang boleh ikut, tak tahu tentang apa pun tak apalah, janji yang baik ikut sudah. Baca ayat kursi, baca amanar rasul, baca subhanallah, zikir. Orang tahu rupa-rupanya lepas sembahyang sunat buat begini. Jadi sampai sekarang kalau benda tu buat pun secara ramai tak ada masalah. Dan benda itu dikira sebagai benda yang khairah, benda yang mahmudah, terpuji, walaupun Nabi tak pernah buat. Jadi benda ni sebagai kalam Imam Asy-Syafi'i sebagai penamat kepada kita, benda yang kalau bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah, ijma' ulama dan qiyas serta asar, maka walaupun benda tu baharu di dakwah datang, tetap benda tu ditolak, bid'ah yang dhalalah.
Tapi benda yang baik dibawa datang tetapi tak bercanggah dengan Al-Quran. Kita tengok logik akal, kita tengok logik akal, kita tengok logik akal, no, kita tengok apa ni dari segi kita kata bi'ah kita, suasana kita, umum masyarakat kata benda tu elok, umum masyarakat kata benda tu elok, umum masyarakat kata benda tu elok, maka boleh kita lakukan. Benda tu boleh kita teruskan dan kita amalkan sampai bila-bila.